حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, bila sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah, dapatlah bersama-sama kita pada pagi ini kita berkuliah di Makkah Al-Mukarramah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di kuliah yang terakhir sebelum kita bertolak balik ke Malaysia, insya-Allah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Pada pagi ini kuliah kita ditaja oleh Gurub Infak Darsa 15 di bawah tajuk Umrah yang diberkati. Bila kita mendoakan saudara Sayyidina Muhammad, penaja-penaja kita, Allah rahmati mereka semua. Bahkan kita turut mendapat rahmat dengan infak dan tajaan mereka. Moga-moga kita semua selalu di bawah bimbingan taufik hidayah daripada Tuhan. Allah bagi kita sihat, Allah jauhkan daripada musibah, malapetaka, bencana. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba Dia, didekatkan kita semua pada Dia, dijauhkan daripada kemurkaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan bilik kita ni ditaja oleh Abang Anas. Doakan dia Allah kekalkan taufiknya hidayah, dipanjangkan umurnya dalam taat, dibahagiakan dunia dan juga akhirat. Allah bagi bisnesnya selalu sukses, insya-Allah. Kemarin kita ditaja oleh doktor. Hari ini bilik kita ditaja oleh Abang Anas. Dan saya juga nak buka peluang muslimin dan muslimat yang ada yang dengar ni untuk menaja kuliah dah bulan Ramadan. Bayangkan di Mekah pula, Ramadan lagi pula. Jenuh dapat dah akhirat esok. Jadi moga-moga insya-Allah Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-Nya yang terbaik, insya-Allah. Pada kali ini tajuk yang ditengahkan ialah umrah yang diberkati. Macam mana kita nak menilai
umrah kita itu berkat. Kita dengan Tuhan ni semuanya ialah bahasa hati. Berpandukan hadis yang Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala masalah sayyidina Muhammad tidak melihat ia kepada rupa parah kamu, tidak melihat ia kepada amal kamu, melainkan ia lihat hati-hati kamu. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita nak mendapat umrah yang berkat, mestilah umrah tu diterima. Kalau haji disebut dengan haji mabrur, umrah disebut dengan umrah mabrurah. Haji yang diterima, umrah yang diterima. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang disebut dengan umrah yang diterima ni, yang pertama sekali mestilah kena ada ilmu buat umrah. Mesti rukunnya lengkap, bahkan syarat-syarat penerimaannya ada. Contoh, macam mana kita nak semayang kalau baju kita bernajis? Bagaimana kita semayang kalau kita tak ambil wudu? Bagaimana kita semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat perkara yang membatalkan semayang. Bahkan rukun kita tidak sempurna. Rukuk tak ada tamak-ninah, sujud tak ada tamak-ninah. Macam mana Tuhan nak terima? Jadi syarat penerimaan tak ada. Jadi untuk umrah yang Tuhan terima ni, yang pertama sekali mestilah main umrah dengan ilmu pengetahuan. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita husnuzan lah tengok orang buat umrah tu. Dia tawaf, dia pakai kepiah. Jadi kita zon lah dia tu tawaf sunat kot. Kalau dia buat umrah, masalah sayyidina Muhammad, kalau dia buat umrah, dia pakai kepiah macam mana? Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat umrah tapi dia pakai stokin. Macam mana? Jadi macam mana dia nak dapat umrah yang diberkati kalau umrahnya dapur salah? Cara buat tak betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dia tabuh kepiah, sallallahu alaihi Muhammad, dia letak beg atas kepala, tak boleh juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita tak boleh ikut kita, kena ikut Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi contoh, bila mana muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di rumah ataupun tak umrah tak apa, kita pakai pundah, berniqab. Bila mana kita umrah tak boleh, tu hukum Tuhan. Hikmah kita tak tahu pasal apa. Macam kita semayang, pasal apa subuh 2 rakaat, tak tahu. Ta'abudi dia panggil, ikut Tuhan. Pasal apa tak tahu. Hanya Tuhan yang maha mengetahui. Nak telah, nak teka boleh, tapi Tuhan yang maha mengetahui pasal apa. Kami pernah tengok satu orang yang semayang mai di pondok darsa, semayang pakai purdah tu lagi teruk. Macam mana? Jadi sedangkan dia kata tu ustazah, macam mana? Jadi tu hukum Tuhan. Jadi subhanallah masalah sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia perkara ni bila salah dengan tata cara, kalau tak berdosa, makruh. Tak ada pahala. Makruh tak mana makruh? Tak ada pahala. Dosa pun tak ada. Dosa ni pahala pun tak ada. Buat apa? Tawaf. Buat apa? Buat umrah tak ada pahala. Jadi maknanya tak ikut kita, kena ikut Tuhan. Jadi syarat penerimaan ikut Tuhan. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina, contoh cuba tengok Sadah cerita waktu di Darul Mustafa, di Darul Zahra. Semua kita tengok di tarim semua pakai purdah. Jadi kita tak pakai purdah pun pergi tarim, terkena pakai purdah. Sallallahu alaihi Muhammad.
Ada satu orang muslimat tu, dia main-main tarim pakai pudah, akhirnya dia buat keputusan. Dia tak pakai pudah pun. Bila main-main tarim pakai pudah, akhirnya dia buat keputusan. Dia pakai pudah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila masuk dia balik muslimat, nak berpudah juga. Hubabah cabut pudah dia pada muka dia. Muslimat semua pakai pudah buat apa? Pasal apa pakai pudah? Apa masalah dengan muslimatnya? Saya tak setuju kalau muslimat pakai pudah ni pergi rumah saya. Tengok ustazah pun tak buka tudung. Tu tahu rumah tu. Bukan tak buat tudung, tak buka pudah. Tu teruk sangat tu. Tak kerti hukum. Tu nak marah tu. Jadi soalan sebab dia kena mengaji. Pakai pudah pasal apa? Satu yang kena pakai pudah tunjuk ke orang pula. Lagi satu. Pakai pudah untuk apa? Untuk jangan orang tengok. Lepas tu, bagi orang tengok pula. Bulan Facebook lah, apa benda lah. Terkinjal-kinjal. Ini tu teruk sangat tu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, pudah pula fashion. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang pakai pudah ni. Macam kita pitarin hari tu. Pakai pudah ni, tak sika pun tak apa. Orang tak tahu, orang tak belik pun. Orang belik ya, sika dah ni. Tak pun. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, hitam semua. Jadi masalah seperti apa? Ada pudah pula kain satin pula. Tu apa pudah ni? Ni katakan ni dipanggil rosak zaman ni. Dia panggil rosak, umat Muhammad dah rosak. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi umrah yang Tuhan terima ialah umrah yang cukup syarat dan rukun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Tawaf. Tawaf kalau betul dengan Tuhan, betul dengan Tuhan ya. Bukan nak tengok orang, bukan nak merah orang dan sebagainya. Bila kita tawaf, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kita tengok hukum Tuhan. Kalau ikutlah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut hukum, tak boleh tengok laki-laki. Bahkan orang lelaki tak boleh tengok perempuan. Kan? Kalau kita masalah Sayyidina Muhammad di Pitarim, dia ada suk nisa. Pasar untuk orang perempuan. Orang lelaki tak boleh pergi. Tapi orang lelaki boleh berniaga ya. Dia ada masalah Sayyidina, bukan sekadar bercampak, meretuh pula. Kerana terpegang perempuan, Allah perempuan ni kau pegang ni. Macam mana? Bergesel-gesel pula. Macam mana dah rapat-rapat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi muslimat ada boleh duduk atas belakang. Kusyan ada belakang. Kat belakang. Masuk. Kami mai umrah bila ada biji bas celuh bilik ni, alhamdulillah. Macam Mina ni buh tara mana pun celuh. Masuk tara mana pun mencelusi boleh masuk. Macam bilik ni lah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi cumanya pasal apa hikmah? Perempuan ni bertuh pun tak boleh, sentuh pun tak boleh. Tiba-tiba bila mana kita tawaf, tak seperti itu. Hanya Allah yang mahu mengetahui. Ta'abudi dia panggil. Ikut Tuhan lah. Tak tahu kita tak tahu. Pasal apa sini boleh, tapi dia tak boleh. Ikut Tuhan. Ta'abudi dia panggil. Jangan tanya Tuhan. Kita yang akan ditanya, yang akan ditanya esok. Tapi hukum tu tak hukum. Tengok tak boleh dengan sengaja. Tengok hal lintas tu comel sangat. Arab ke Pakistan ke, masalah Sayyidina Muhammad. Tak boleh. Hukum tetap hukum. Makna Tuhan masalah Sayyidina Muhammad buat hukum ni semua liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang berbuat amal yang paling baik sekali. Macam Tuhan pun nafsu dalam diri kita lah. Tuhan pun nafsu dalam diri kita masalah Sayyidina Muhammad. Pasal apa?
Tuhan suruh buat taat. Tiba-tiba dia bunuh nafsu. Nafsu ni nak suruh buat jahat. Patut tu sebuhlah nafsu. Buatlah taat. Senang buat taat kan? Tak. Tuhan buat tu, Tuhan buat nafsu bukan Tuhan suruh ikut, Tuhan suruh lawan. Begitulah semua hukum hakam Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di situlah duduknya ataupun terletaknya ujian pada kita. Macam mana hang tawaf? Betul kena aku hang tengok Kaabah ke hang nak tengok orang? Hang nak tulus muluh hati hang ke ataupun nak celaru dengan dunia ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau tawaf tak boleh tiap mata tu, kita kena tangisi hati kita. Kita kena tangisi diri kita. Pasal apa ni aku main? Sebab tu saya kata, dengan Tuhan ni semua basah hati. Keliling kelalang. Contoh, kita tawaf asak, 2 hari asak lah. Oh, dia berjalan pun tak. Saudara Sayyidina Muhammad. Jalan pun tak. Allahumma salli ala sayyidina, punya ramai orang. Lepas tu pula menguji Saudara Sayyidina Muhammad. Tang Hajarul Aswad tu kan. Depa kira angkat tangan, depa tak kira ketiak depa. Orang lain lah orang semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ni dia tangan. Ni ketiak dia ni kat kita ni. Kalau ketiak wangi tak apa lah. Pasal apa tu buat macam tu? Sabar. Tuhan nak uji kesabaran. Sabar ni apa? Jangan kira orang, kira Tuhan. Pilih ketiak dia. Yang penting Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Masalah sebab. Lepas tu pula, tengok gelagak orang. Baru saya tengok satu orang tu dia marah kat satu orang India. Perempuan. Dia kata, apa ni? Apa? Siapa membutuh orang, siapa melagak orang, semua tu kena tolak dengan orang. Allahu Akbar. Semua kita belajar belakang. Jadi semua tu Allah SWT penuh dengan pengajaran. Aku macam tu tak? Kalau aku tak macam tu, Alhamdulillah. Kalau aku macam tu juga, Astaghfirullah. Tu je. Astaghfirullah, Alhamdulillah. Astaghfirullah, Alhamdulillah. Jadi subhanallah, Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi nak marah orang pun, semua tuyufur Rahman. Semua tetamu Tuhan semua. Maka kata ulama, hampir dapat dikata semua yang baik umrah tu ada syurga. Bayangkan. Jadi subhanallah, Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi macam-macam orang. Allahu Akbar. Bila sampai di Rukun Hajarul Aswad tu, cuba tengok wajah-wajah orang. Yang kat macam tu pun ada. Cuba tengok kerut wajah di wajah mereka. Jadi Hajarul Aswad tu ialah yaminullahi fil ardi. Jadi kalau Rasulullah Sayyidina Muhammad, orang kita berjabat, jadi Hajarul Aswad tu kita isyarat Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita salam dengan orang tak tengok muka orang macam mana? Teruk sangat kan? Salam dengan orang, muka kena mana? Muka kena elok. Tu dengan orang. Bagaimana dengan Tuhan? Saudara Sayyidina Muhammad. Tawaf tu, tengok Kaabah ke tengok orang? Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi, tawaf, saat-saat paling tengok Kaabah. Saat-saat paling tengok Kaabah. Jadi pasal apa? Kalau semayang, Saudara Sayyidina Muhammad, kita tengok tempat sujud. Saudara Sayyidina Muhammad. Hatta ketika sujud pun jangan pejam mata. Patut sujud tu pejam mata lah kan? Tak, sujud pun celik mata. Lebih-lebih lagi lah ketika kita Saudara Sayyidina Muhammad ketika qiyam baca Fatihah, ketika tahiyat. Jadi waktu sujud pun celik.
Bila kita tawaf masalah Sayyidina Muhammad, jadi tak kira lah waktu bila pun, waktu sesak ke, waktu tak sesak ke, semua fokus Tuhan. Sebab itu tawaf ni kalau tujuan lain, langkah tu bukan tawaf. Masalah Sayyidina Muhammad, kita langkah. Saya teringat bila sesak macam ni, saya teringat dulu mak saya, dia mai haji tahun 79 dengan ayah berkepit dua soalan Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba mai orang Afrika tinggi-tinggi. Ni kita tak nampak orang Afrika, tak apa nampak. Mai dengan grup dia soalan Sayyidina Muhammad. Mai dengan grup dia. Lepas rempuh mak saya tu, mak tersungkok, mujak lah tak kena bijak. Alhamdulillah soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita tawaf, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam-macam orang hak main dengan grup. Subhanallah, subhanallah. Kita nak baca pun tak suara kita pun tenggelam dalam subhanallah dia. Ish, saya nak marah juga, nak marah apa? Lepas pun puji Tuhan juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi penumpuan kita Allah. Bila tengok grup tu main lah. Kita langkah, lari pada grup tu. Langkah tu bukan tawaf tu. Lari depan grup tu. Tu jaga. Tu hati kena jaga betul. Masalah saya nama. Tengok-tengok orang kampung kita, Allah Pak Long. Diigan Pak Long pula. Tak ada. Semua tak ada. Lari daripada orang pun tidak, mengejar orang pun tidak. Tenang langkah. Jaga hati tu. Jangan kerana orang, jangan kerana apa sebarang yang bukan tawaf. Mana betul-betul hati kena jaga. Allahu Akbar. Jadi hikmahnya besar untuk nilai penerimaan. Lepas bila mana kita soalan Sayyidina Muhammad, betul kita main tujuan kerana Allah, betul kita buat kerana Allah, soalan Sayyidina Muhammad. Cuba tengok noh. Tu gerak tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita tujuan kerana Allah, soalan Sayyidina Muhammad, perhatikan hati kita dengan Allah. Ini kita nak balik lah, cuma grup apa ni umrah Mesir tak balik lagi. Satu tempat yang syahadu lebih tawaf ni, kita tawaf pada azan yang pertama sebelum subuh. Selalunya muazzin tu memang menggetarkan jiwa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak berasa Tuhan hebat tak tahu. Tak berasa Tuhan hebat tak tahu. Allah ni hebat, dia mula dengan Allah, habis dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mula dengan nama dia Allah. La ilaha illallah. Kalau boleh nak suruh muazzin tu bang lagi lah. Allahu Akbar. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, maka beruntung dan betul lah orang yang sudah bergetar hatinya sesaat menjadi tetamu Allah. Saya suka lagi di Mekah ni subuh. Tu Imam Johani tu baca sedap. Faham keluar air mata. Ada sekali tu tengah duduk tunggu nak subuh tu. Dia tengah duduk tunggu imamai tu. Tunggu. Tiba-tiba orang bangkit. Bangkit siapa? Rupanya tu imamai. Bila tu imamai tu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita pun tengok dalam kita hak tu sebaris, ni sebaris masalah Sayyidina Muhammad. Tengok tu Imam Johani itulah. Dia mai, orang polis jaga kiri kanan lah masalah Sayyidina Muhammad. Dia tunduk. Yang hebatnya masalah Sayyidina Muhammad, kita duk tengok celah-celah orang tu, dia angkat kat kepala betul muka saya. Kalau orang pun panggil cinta pandang pertama lah. Ada sana. Betul muka saya. Allahu Akbar. Waktu itu boom kena di hati ni. Tak tahan lah. Teriak lah. Hati kata, hang, Tuhan bagi kat hang jadi imam Masjidil Haram.
Imam paling besar dalam dunia ni. Tuhan pilih dia. Ketika Imam Sudais Maghrib, Imam Sudais baca Quran waktu bila apa mayang nak teriak lah. Dia macam pi nak teriak lah mayang tu. Nak menangis lah Imam Sudais. Satu masa satu orang perempuan, dia mimpi Imam Sudais tawaf dalam keadaan telanjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Perempuan tu pun pergi jumpa Imam Sudais, tanya, apa takwil tu? Imam Sudais dengar-dengar tu masalah menangis. Dia menangis. Tak takwil apa? Tawaf dalam keadaan telanjang. Allah ampun dosa. Kita tak reti ni, kita astagfirullahalazim kan? Tu dia teruknya, dak. Takwilnya Allah ampun dosa. Kalau nak tengok ahli syurga, tengok depa. Dah ilmu ada, Quran hafal, apa lagi? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ni nak baliklah. Rasa apa? Minta, ya Allah bagilah aku mai pula. Lagi tahu ada lagi minta, ya Allah bagilah aku mai pula. Minta bagi main pula tu kulai mata dah tu. Nak main pula. Mekah ni teruk. So ada Sayyidina Muhammad. Tawaf, ibadat, haji lagi teruk. So ada sama. Tapi ada orang kata aku tak mau dah pergi Mekah. Awak kan teruk. Tak ada orang. Semua yang main, semua nak main pula. Ya Allah bagilah aku main pula. Nak main lagi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tanyalah hati kita, macam mana kita main di Madinah, kita macam mana dengan Rasulullah, nak tinggal Nabi macam mana sallallahu alaihi wasallam. Ni nak tinggal pula Baitullahil Haram. Doktor tak apa duduk sini, ni kita nak balik, nak main pula sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat doktor ni, raya ni keluarga dia raya dia. Jadi tu Allah pilih kat dia. Waktu kita ni duduk Mekah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan duduk marah ha. Orang-orang hak duduk di kedai bangla apa semua tu, kalaupun tak perhati apa-apa dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maknanya tu duduk marah lah. Pada kata guru kami, mulia depa pasal apa? Allah bagi jadi depa tu jiran Masjidil Haram. Allah bagi depa tu jadi jiran Masjidil Haram. Bayangkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka umrah yang diberkati ialah diukur bagaimana hati kita menjalani ibadat umrah ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu satu. Yang keduanya, bagaimana selepas kita balik ke tanah yang mungkin kita duduk pi, masalah Sayyidina Muhammad duduk pi masjid sejam pirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sejam pirah. Balik Malaysia boleh buat sejam pirah, tak apa boleh buat. Pasal apa? Dunia banyak sangat. Di sini ni dia terdorong, terdorong untuk pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu mana berkat. Mekah ni berkat. Jadi bila mana berkat berarti bertambah kebaikan. Jadi kita harap sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau setiap waktu di sini kita pergi masjid, kita harap di Malaysia pun kita boleh setiap waktu kita pergi masjid, insya-Allah. Kemudian perangai kita berubah. Sebelum mai dan lepas balik, berubah tak perangai kita? Kalau berubah perangai kita, berarti umrah kita diberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau sebelum mai macam tu, balik macam tu, berarti tak tahulah umrah tu macam mana. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita harap insya-Allah Allah memberkati setiap kerja buat yang kita buat, insya-Allah. Haraplah penerimaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah terima, berarti ibadah itu akan mengesan
ataupun memberi kesan di hati kita. Ada senama. Jadi hati ni bagi lembut, bagi canai lalu. Faham tak canai? Roti canai tu, kata roti canai sampai pecah. Dia punya debak tu sampai pecah. Roti hati kena macam tu sampai pecah. Dia panggil inkisar. Pecah hati. Jadi kita kena lembut hati, nipih hati sampai pecah hati. Pecah hati tu makna apa? Tak tahan dengan Tuhan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di negeri ni kita tak boleh sampai ke peringkat tu, kita kena muhasabah diri dan kita kena tangisi kekerasan hati kita. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kuliah kita pada pagi ini kita semua mendapat rahmat dan berkat insya-Allah, dan Allah Taala jadikan hari Rabu yang Allah ciptakan cahaya ni, hati kita semua bercahaya insya-Allah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah pilih kita semua untuk mai lagi ke Mekah dan juga ke Madinah ni insya-Allah. Jadi selama mana umur kita ada, duit kita ada, bagi orang yang ada duit 5 tahun sekali mai pula Allah sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada duit lagi, mailah setahun sekali Allah sayyidina Muhammad. Ada duit lagi, mailah tiap bulan sekali. Tengok macam Datuk Zainal Zahafiz, dia nak mai Jumaat, terbang mai Mekah, Allah sayyidina mai Madinah jumpa Rasulullah. Jadi tu kalau ada duit. Jadi Allah sayyidina Muhammad, kalau kita gunakan untuk nak pergi jalan tempat lain, mungkin orang tak sayang, tapi mungkin dia rasa takkan kot nak main kerap-kerap. Jadi kalau kerap tu positif, main kerap. Ulama letak 5 tahun sekali sebab nak bagi rindu. Bila kadang-kadang orang main kerap, dia tak rasa apa dah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang dia bertakluk hati dengan Mekah ni macam bertakluk dengan masjid. Wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Di antara 7 orang yang bakal berpayung di bawah arsy Tuhan pada hari akhirat esok, Sayyidina Sayyidina Muhammad, ialah orang yang berpaut hati dengan masjid. Dia berpaut dengan Mekah tu, dengan Madinah tu macam tu. Dia ada duit, dia nak pergi ya. Mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cakap tu dulu untuk kita pada hari ini. Lagi sekali saya mari kita doakan penaja kita, guru infak darsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 15. Allah rahmati mereka, Allah angkat kedudukan mereka, Allah bagi mereka mai juga seperti mana kita mai ke sini. Amin rabbal alamin. Dan saya buka pada semua para muhibbin untuk menaja bilik kuliah 4 hari dalam bulan Ramadan esok. Jadi bayangkanlah seperti mana saya sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan Ramadan ni pahala dia sampai 700 kali ganda. Bahkan kalau kita menginfak di Mekah pula 100,000. Kalau biasa-biasa Ramadan tak tahu. Jadi rebutlah pahala ni Sayyidina Sayyidina Muhammad. Tak boleh mai tak apa, bagi orang boleh mengaji, kita boleh mengaji juga Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah merahmati kita semua dan kita mendapat rahmat daripada itu insya-Allah. Dan bersama saya ni ada dua orang, iaitu yang pertama Kok Muslimat dan juga para muhibbin ini nak menaja buka puasa anak-anak di darsa dan warga guru di sana, ataupun nak menaja sahur. Jadi saya bagi ya, semua orang kena ambil, isi tak isi pulang ke tuan-tuan lah. Jadi kalau jamu orang makan buka puasa, bayangkanlah jamu orang buka puasa. Jadi jamu orang nak bersahur Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dan juga di sini ada borang tahlil dan khatam Quran. Belajar kita Sayyidina Sayyidina Muhammad ada beberapa halaqah dan mereka akan khatam Quran setiap hari. Jadi saya baca seorang sejuzuk, 30 orang satu kali khatam. Halaqah pula. Barangkali lah 10 halaqah
10 kali khatam Quran dihantar pada para arwah, mak ayah kita, guru-guru kita khususnya Musa'adah Senak. Bulah banyak mana arwah nak buh, dan tuan-tuan pun boleh menginfak sebanyak mana yang tuan-tuan ikhlas menginfak, insya-Allah. Jadi Musa'adah Senak, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah kita semua untuk menjadi hamba yang terbaik. Amin rabbal alamin. Dan tolong doa perjalanan kami ke-9 turun daripada hotel gerak ke Jeddah, Allah mudahkan insya-Allah. Dan Musa'adah Sayyidina Muhammad, rasanya grup kita ni dah macam adik-beradik kot, no? Jadi walau balik 2 minggu tu sebenarnya susah payah, api tak ada di Tarim, lepas tu macam-macam Musa'adah Sayyidina Muhammad. Semua tu pengalaman indah yang kita lalu Musa'adah Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah kita kita sampai, kita ni betulnya sebab kita ziarah 3 makam sekaligus. Dia makam Rasul yang orang ketahui ada 3 ya. Makam Rasul dia tak tahu di mana makamnya. Kita ziarah makam Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud, Musa'adah Sayyidina Muhammad, makamnya di Tarim. Makamnya di sana. Makam Rasulullah kita ziarah di Mekah. Kita ziarah di Madinah. Makam Nabi Allah Ismail di bawah Mizab tu, Musa'adah Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah kita Tuhan bagi untuk ziarah 3 makam Rasul yang kita tahu di mana terletaknya makam Rasul-Rasul tu. Orang Mesir, Musa'adah Sayyidina Muhammad, mereka pergi ziarah juga. Jadi mereka pergi ziarah makam Nabi Allah Soleh, kan? Maka Nabi Allah Harun, Musa'adah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah Musa'adah Sayyidina Muhammad, maka subhanallah, maka kelebihan yang kita dapat sangat besar dan sangat utama pada sisi Tuhan. Amin rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.